KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini? Saya harap semua berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera. Dan yang paling penting, walaupun kadar jangkitan COVID-19 semakin menurun, SOP wajib dijaga dan perlu kita jaga sehinggalah kita berjaya turunkan sehingga kadar sifar jangkitan COVID-19. Amin. InsyaAllah kita usaha sama-sama. Dan seperti biasa, SOP yang perlu kita jaga, penjarakan fizikal bila kita keluar, 1 meter sekurang-kurangnya, pakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan ataupun basuh dengan air dan juga sabun. Baik, untuk petang ini, mata pelajaran yang kita nak belajar, siapa guru akan bersama dengan kita dan apakah topik yang kita nak bincangkan? Kita saksikan dulu profil guru ini. Sentiasa berusaha ke arah kecemerlangan. Itu dia moto cikgu kita pada hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Ashadiah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu, sihat Cikgu? Baik, sihat. Wah, itu dia. Nampak Cikgu berseri-seri hari ini Cikgu. Nampak ceria, nampak semangat. Yang paling penting saya yakin Cikgu, ini disebabkan Cikgu nak turunkan ilmu-ilmu Cikgu ni kepada murid-murid kita yang sedang menonton pada ketika ini. Baik Cikgu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini dan juga topik sebenarnya yang kita nak fokus dalam perbincangan kita, apa yang kita nak bincangkan Cikgu? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, topik untuk hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk modul yang pertama hingga modul yang keempat. Iaitu modul yang pertama, kita akan bincangkan tentang pengenalan produksi grafik. Okey, yang kedua kita akan masuk kepada modul yang kedua, iaitu produksi grafik. Baik. Okey, modul yang ketiga, reka letak berbantukan komputer. Modul yang keempat, modul yang keempat ni ada 4 pecahan. Baik. Iaitu 4.1 modul papan tanda akrilik, dan modul yang kedua 4.2 modul papan tanda larik, modul yang ketiga papan tanda vinil, dan modul yang keempat papan tanda semburan cat. Itu akan kita bincangkan pada hari inilah. Baik, itu dia. Cikgu jelaskan secara terperinci 4 modul sebenarnya. Mungkin murid-murid kita yang menonton sudah pun belajar Cikgu. Ya, betul. Tetapi hari ini sebenarnya kita nak sama-sama ulang kembali dan kita lihat kembali daripada modul 1 sehingga modul 4 seperti yang Cikgu sebutkan sebentar tadi. Betul. Baik, saya pun tak sabar sebenarnya nak mulakan kita punya kelas ataupun sesi pembelajaran kita Cikgu. Tapi seperti yang saya sebut di awal tadi, SOP perlu dijaga, yang mana untuk protokol kesihatan, saya dan Cikgu kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka. Dan Cikgu, kita ada gel pembasmi kuman Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, ini untuk mereka yang berada di rumah tidak ada gel pembasmi kuman, pastikan anda gunakan air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan anda terjaga dan terjamin. Baik, kita dah pun Cikgu dah gunakan sanitasi tangan, saya pula akan menggunakan gel pembasmi kuman ni Cikgu. Baik, kita dah tahu mata pelajaran kita produksi reka tanda. Dengan modul 1 hingga 4, dan juga Cikgu ada kawan-kawan saya yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini dan juga merupakan murid-murid Cikgu lah. Ya, betul. Kita akan persilakan mereka untuk masuk ke studio bersama-sama untuk hari ini. Di manakah mereka? Itu dia. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Khabar baik. Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Nampak cerianya semua tu. Dah makan belum tu? Belum. Dah. Ada yang belum. Baik. Yang belum, kejap lagi jangan lupa untuk menjamu selera. Baik. Kita nak berkenal-kenalan dengan murid-murid ataupun rakan-rakan saya yang berada di Google Meet pada ketika ini. Kita nak mulakan dengan Afan. Silakan Afan. Nama saya Muhammad Afan bin Abdul Aziz dan saya dari SMK Bandar Baru Sentul. Dan cita-cita saya untuk menjadi cikgu. Baik. Awak nak jadi cikgu apa Afan?
Cikgu macam subjek sains macam tu. Okey. Sains, Oh. reka bentuk ke boleh? Baik. So, mata pelajaran sains dan juga reka bentuk. Ini mesti terinspirasi dengan Cikgu Ashadi, betul tak? Betul. Betul, itu Betul, dia. Baik, terima kasih Afan. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Afiq. Silakan Afiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Afiq bin Abdul Aziz daripada SMK Bandar Baru Sentul. Baik. Cita-cita saya nak jadi cikgu PLT seperti Cikgu Asyadi. Wah, itu dia cikgu. Ini semua menginspirasikan cikgu betul. ni. Dalam kerjaya mereka akan datang. Kita doakan semoga semuanya dipermudahkan. Tapi saya nak tanya, Afiq dengan Afan sebab saya nampak macam lebih kuranglah muka. Ada kena-mengena ke? Twin. Kembar rupanya. Kembar. Patutlah Kembar, cita-cita kembar. pun hampir serupa Ya, cikgu. hampir Nak sama. jadi cikgu juga. Itu dia. Baik. Terima kasih Afiq. Terima kasih Afan. Seterusnya Fitrah. Boleh perkenalkan diri? Silakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Fitra Waalaikumsalam Yuni, warahmatullahi. Sekolah Kembasaan Bandar Baru Sentul. Mhm. Cita-cita saya untuk jadi doktor. Nak Tak jadi sama macam Cikgu Asyadi. nak jadi doktor. Ya, ya. Tapi itulah kata cikgu ya, peranan Betul. guru sebenarnya bukan melahirkan guru saja, melahirkan doktor, melahirkan Ya, jurutera. Betul cikgu? Betul, betul. Kita doakan moga dipermudahkan untuk Fitrah menjadi doktor di masa akan datang. Baik, seterusnya Asma'i. Silakan Asma'i. Assalamualaikum. Nama saya Nur Asmai Aiman bin Waalaikumsalam Aziman warahmatullahi. daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Mhm. Cita-cita saya nak jadi bomba. Nak jadi bomba. Ini pun bagus cikgu. bagus. Kan bukan setakat berkerjaya tetapi juga memberi bantuan kepada orang lain ketika memerlukan. Kita doakan moga dipermudahkan Asma'i. Baik, seterusnya Balkis. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Puteri Balkis binti Tengku Muhammad Lukman. Waalaikumsalam. Boleh panggil Balkis. Cita-cita saya nak jadi pakar psikologi. Pakar psikologi. Ini orang yang suka tengok karakter orang ni. Dia baca karakter orang, ini dia dah tahu dah. Kan orang ni macam mana. Baik, kita doakan moga dipermudahkan untuk Puteri Balkis. Dan yang terakhir, Zurain. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Assalamualaikum. Nur Zain dari Sekolah Kumpulan BPS. Mhm. Boleh cita-cita saya nak jadi polis. Nak jadi polis. Itu dia. Polis. Tidak ada perkara yang mustahil, cikgu. Ya, betul. Itu yang penting pasang impian, kita doakan bila ada impian dipandu dengan usaha, maka akan membuahkan hasil yang luar biasa insya-Allah. Itu dia. Dan kita dah berkenalan dengan murid-murid kita cikgu dan cikgu pun dah bagi tahu tadi berkenaan dengan apa yang kita nak fokuskan dalam perbincangan kita. Kita bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita di rumah untuk bersiap siaga untuk kita mulakan kelas sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk produksi reka tanda dan topik yang kita nak bincangkan modul 1 hingga 4 bersama dengan Cikgu Asyadi. Saya rasa cikgu pun dah bersedia dan mungkin rakan-rakan di Google Meet adakah semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, angkat Dah. dua jari macam ni. Dah. Cing, 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 cing. Okey, semua dah bersedia. Sebelum kita mulakan, cikgu, saya nampak barang-barang dekat depan ni kita dah ada dah. Barang-barang yang mungkin pernah dihasilkan sebelum ni. Dan kita nak tanyalah murid-murid kita. Mungkin saya nak mulakan dengan kembar kita ni, Afan. Mungkin Afan boleh kongsikan pandangan Afan untuk topik yang kita nak bincangkan petang ni, Afan. Topik. Pada pendapat saya, subjek yang kita nak bincang ni amat senang untuk difahami dan senang untuk dihafal lah. Untuk bagi macam untuk kemahiran boleh lah juga. Baik. Boleh hafal, boleh semua. Baik, itu dia. Itu pandangan Afan lah. Afan cakap mudah. Ya, mudah. Ini mesti selalu skor ni ataupun mesti selalu dapat markah tertinggi ni. Baik, apa kata Fitrah? Fitrah, kalau awak macam mana Fitrah? Pada pandangan saya, sama macam pandangan Afan. Tapi untuk yang siapa-siapa yang minat untuk melakar ke, korang Baik. boleh masuk dalam subjek ni sebab memang senang gila untuk melakar. Korang boleh faham. Baik. Itu bila Fitrah cakap senang gila tu maksudnya memang senang lah tu. Tambah pula cikgu Dia yang yang mengajar rajin pula okey mudah lah. faham kan? Betul tak Fitrah? Okey.
Itu kata Fitra dan juga Afan. Bagaimana pula Zurain? Mungkin awak berbeza pandangan dengan rakan-rakan awak. Tak ada yang beza pun, sama je. Tak ada yang beza, baik. Memang senang. Tak susah pun, cuma kena faham lah. Kalau tak faham, tak boleh nak buat. Macam tu. Baik, itu kata kunci yang saya sangat suka. Faham. Dalam apa jua yang kita nak buat adalah ada kata kuncinya, perlu faham dan juga baru mudah untuk kita lakukan perkara yang kita nak lakukan lah. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berkongsi sebentar tadi. Mungkin cikgu, saya rasa dan saya nampak semua dah tak sabar untuk mulakan kelas. Mungkin kita nak persilakan cikgu untuk mulakan kelas kita produksi reka tanda ni, cikgu. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada murid-murid yang berada di studio dan di luar. Okey, hari ini kita akan tengok, kita akan bincang tajuk daripada modul 1 hingga modul yang keempat, itu produksi reka tanda. Okey, kalau kita tengok dekat sini, format pentafsiran. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita akan tengok dulu format pentafsiran itu ada bahagian A dan bahagian B lah. Baik. Okey, dekat sini bilangan soalan, 15 soalan wajib dijawab dan juga 4 soalan untuk bahagian B. Kemudian jumlah markah 60 bahagian A dan juga bahagian B ada 40 markah. Bentuk soalan, bahagian A lebih kepada objektif berbagai bentuk dan subjektif. Bahagian B soalan subjektif. Masa tempoh ujian biasanya 2 jam tempoh dia. Okey, ini adalah untuk bahagian soalan bahagian A ada 15 soalan. Dan juga bahagian B ada 4 soalan. Kesemuanya adalah 19 soalan. Iaitu bahagian A 60% dan juga bahagian B 40%. Markah yang dikira adalah 100%. Itu jumlah keseluruhan, jumlah cikgu, keseluruhan untuk bahagian A dan juga bahagian B, cikgu. Ya, betul. Baik. Okey. Kemudian kita tengok kepada topik yang akan kita belajar hari ini, iaitu pertama modul 1 pengenalan produksi reka tanda. Yang kedua produksi grafik. Yang ketiga reka letak berbantukan komputer dan yang keempat kita ada pecahan dia, iaitu papan tanda akrilik, reka bentuk papan tanda larik, reka bentuk papan tanda Winnie dan juga reka bentuk papan tanda semburan cat. Okey, ini adalah pecahan setiap modul lah yang kita akan tengok sekejap lagi. Baik, cikgu. Okey. Yang pertama kita akan pergi kepada pengenalan produksi reka tanda lah. Ini adalah asas yang pertama yang pelajar bila masuk tingkat tempat dia akan belajar tentang pengenalan produksi reka tanda. Okey, yang ini adalah kepentingan reka tanda, ini adalah standard pembelajaran yang perlu tahulah. Okey, kita ada sampai 1.16 lah. Okey, kemudian yang kedua peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ini untuk standard yang kedua. Okey, kita tengok kepada ulasan tajuk. Saya tidak boleh terangkan keseluruhan tajuk by slide kerana tidak sempat. Jadi saya terus buat rumusan untuk satu tajuk yang pertamalah pengenalan. Ini untuk modul yang pertama lah, cikgu. Ya, modul yang pertama. Okey, kat sini kita akan belajar tentang kepentingan produksi reka tanda. Iaitu dia ada maksud. Yang ni first dia akan tahu dan hafal. Kadang-kadang soalan dia akan tanya apakah tentang produksi reka tanda dan juga maksud. Yang kedua, murid kena tahu tentang prospek kerjaya. Okey, yang ketiga, peranan agensi yang terlibat. Okey, dekat sini kalau yang terlibat peranan dia adalah daripada Kementerian Kerja Raya, Pembandaran Harta Intelek dan juga lain-lain penguasa tempatan lah. Okey, yang ketiga, murid kena tahu juga tentang nilai dan etika profesional. Okey, yang dekat sini kalau amalan nilai ni dia ada bertolak ansur, kerjasama, kesopanan dan kekusilaan, telus dan menjaga kebersihan. Okey, dan juga kita ada etika profesional. Itu adalah termasuk dalam tajuk kepentingan produksi reka tanda lah. Okey, yang kedua, murid kena tahu juga tentang peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang ni mana dia akan terangkanlah macam mana bila berlakunya perkara-perkara yang tidak kemalangan di tempat kerja, so kita tahulah macam mana nak buat aduan dan sebagainya lah. Okey. Jadi cikgu, kalau kita tengok kepada pengenalan produksi reka tanda ni, maksudnya murid-murid semua perlu memahami dan adakah mereka perlu menghafal kesemua dari sudut pengenalan kepentingan? Ya, untuk tajuk ni
perlu untuk menghafal dan juga perlu faham. Sebab untuk tajuk yang pertama ni lebih banyak kepada teori. So dia tak ada amali lah untuk tajuk yang pertama ni. Okey, kemudian kita tengok kepada produksi grafik. Okey, yang ini adalah modul yang kedua. Okey, modul yang kedua ini dia ada penilaian amali lah. Maknanya ada penilaian amali yang pelajar perlu buat. Kalau tadi sekadar teori. Sekadar teori. Bila masuk kepada modul kedua ni, pelajar ataupun murid-murid semua perlu untuk melakukan secara amali. Ya, secara amali. Okey, ini adalah standard pembelajaran lah. Kemudian kita tengok kepada rumusan. Okey, yang ni produksi grafik ni kita ada asas reka bentuk. Okey, kemudian dalam asas reka bentuk ada pecahan dia. Prinsip reka bentuk, elemen seni, tipografi. Okey, kemudian asas reka bentuk ni kita perlu ni adalah logo ini untuk amali. Menghasilkan logo ini adalah projek amali lah. So dia kena tahu langkah penghasilan logo. Dekat situ kita akan memaparkan lakaran perkembangan idea, memilih lakaran logo, menghasilkan logo akhir. Ini macam Uni Fitrah Uni bagi tahu tadi lah, membuat lakaran. Bila cikgu sebut kepada logo, saya perasan di depan ni cikgu, adakah ini dikategorikan sebagai logo kalau di depan cikgu? Oh, ya ni. Okey, yang ni logo lah yang telah dihasilkan oleh murid. Ini antara yang dihasilkan oleh murid lah. Ini hasil kerja yang dihasilkan oleh murid lah. Baik. Okey. Kemudian dalam logo tadi dia ada jenis logo. Baik. Dan juga ada peralatan dan bahan asas yang buat logo lah. Maknanya ini adalah proses kerja amali lah. Baik. Okey, kemudian kita tengok kepada modul yang ketiga. Okey, ini adalah reka letak berbantukan komputer. Baik. Okey, modul ini pelajar pemurid akan belajar tentang proses untuk membuat logo menggunakan TMK, teknologi komunikasi dan maklumat dan komunikasi lah. Baik. Okey, yang ni adalah untuk SP dia. Kemudian kita tengok kepada ringkasan modul. Okey, reka bentuk berbantukan komputer. Kalau kita tengok dekat sini dia ada definisi visual dan juga vektor grafik. Dalam pecahan dia ada visual dan vektor grafik lah. Baik. Kemudian murid kena tahu tentang memilih sumber image dan visual tu. Baik. Ada pelbagai sumber yang kita boleh cari melalui Google. Boleh simpan dalam pen drive, cakra keras, boleh menggunakan kamera digital. Okey, untuk proses yang seterusnya, murid kena melakar komposisi reka letak. Okey, dalam ni ada tema dan visual yang dipilih lah. Kemudian ada juga menghasilkan cetakan akhir komposisi reka letak. Ini menggunakan komputer dan perisian. Okey, kemudian modul keempat itu modul papan tanda. Okey, yang pertama ni SP yang pertama untuk papan tanda akrilik. Okey, papan tanda akrilik murid pun kena tahu maksud dan jenis-jenis papan tanda akrilik. Dia juga ada alatan dan bahan. Okey, untuk proses melakar idea untuk kesemua empat papan tanda ni lebih kurang sama je dia punya langkah untuk melakar proses idea. Okey, kemudian kita akan masuk kepada reka bentuk papan tanda larik. Okey, yang ini pun sama, cuma berbeza dengan proses hasil kerja. Ini kita melarik. Okey, ada kat depan ni ada contoh melarik di atas akrilik lah. Okey. Kemudian kita pergi kepada papan tanda vinyl. Papan tanda vinyl ni dihasilkan menggunakan vinyl. Itu stiker lah. Kalau pelajar dia fahamlah macam mana nak hasilkan papan tanda vinyl. Okey, dia punya bahan je lain dan cara proses kerja lebih kurang samalah dengan papan tanda yang sebelum ni lah. Okey, kemudian kita yang terakhir adalah papan tanda semburan cat. Okey, papan tanda semburan cat ni proses lakaran idea reka letak, menganalisis lakaran idea, mengilustrasi lakaran menggunakan TMK, mengesahkan ilustrasi cetakan hasil kerja, itu lebih kurang sama dengan papan tanda yang sebelum ni lah. Cuma dari segi proses hasil kerjanya yang berlainan sebab kita papan tanda semburan cat ni kita menggunakan zin carbon ataupun zin yang biasa untuk menghasilkan papan tanda semburan cat. Ini peralatan juga berbeza. Kita menggunakan kompresor angin untuk menghasilkan papan tanda semburan cat. Okey, ini adalah contoh yang papan tanda semburan cat lah yang dihasilkan oleh pelajar lah, murid. Okey, yang ni dia
ukurannya agak kecil tapi dia buat teliti. Ini antara yang dibuat oleh murid lah. Ini antara hasil kerja murid lah cikgu. Ini Dan kalau kita tengok cikgu, di antara kesemua reka bentuk papan tanda yang ada ni, mungkin dari sudut peralatannya, kalau cikgu berdasarkan apa yang cikgu sebut, peralatannya berbeza, tetapi cara kerjanya lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Untuk semua sekali. Contohnya katakan papan tanda akrilik, kita menggunakan cat sprintin. Tapi papan tanda semburan cat kita menggunakan cat minyak tapi menggunakan kompresor. Cuma bahannya lain, cara buatannya lebih kurang sama. Kita menggunakan cat untuk hasilkan idea lah, untuk hasilkan produk yang akhir lah. Bermakna benda ini terpulang kepada guru. Maknanya apa bahan yang dipilih, tapi kita kena ikut cara kerja dalam buku teks ataupun yang diterangkan oleh guru lah. Baik. Itu dia. Dan kalau saya tengok cikgu, daripada modul 1 hingga modul 4, kalau kita perhatikan di modul 2 dan modul 3, kedua-duanya adalah reka bentuk. Cumanya mungkin ianya berbeza dari sudut, kalau reka bentuk yang ketiga tadi macam cikgu sebut, lebih kepada penggunaan teknologi. Macam komputer dan sebagainya kan cikgu? Maksudnya adakah di modul ketiga para murid perlu untuk melakukan amali juga bersama dengan modul yang kedua? Perlu untuk modul ketiga budak murid dia akan melakar menggunakan perisian dalam komputer dan lakar contohnya salah satu contoh dia akan buat reka letak, idea reka letak. Ini adalah hasil untuk produk yang ketiga. Dalam pada reka letak berbantukan komputer. So kita bagi hasil, dia akan buat hasil kerja reka letak. Nampak tak dia ada proses reka letak, susunan gambar, penghurufan, image, supaya reka letak itu menarik dan menjadikan satu poster. Ini adalah hasil murid yang dibuat untuk modul yang ketiga. Okey. Kalau walaupun kita nampak macam cikgu sebut tadi, mungkin dari sudut peralatannya berbeza, tetapi cara penghasilannya ataupun cara menyiapkan kerja-kerja dalam reka bentuk ni sama cikgu. Ya, sama. Cuma kadang-kadang masa tu berbezalah. Kalau katakan yang mahir menggunakan komputer, dia cepatlah hasil kerja dia. Itu Kalau yang mungkin lambat, membezakan. mungkin lambatlah sebab proses untuk kita belajar satu-satu perisian tu susah juga kadang-kadang. Kalau yang budak mahir yang selalu pegang komputer ke main game pun mungkin dia akan cepat. Maknanya proses penggunaan alatan ICT tu maknanya dia cepat mahir lah. Itu dapat hasilkan untuk melakukan proses reka bentuk lah, reka letak poster dan sebagainya lah. Dan kalau kita tengok cikgu, untuk keempat-empat modul ni cara kerja tadi cikgu sebut hampir sama. So bagaimana, adakah para murid untuk dalam peperiksaan nanti perlu memfokuskan kepada menghafal setiap perincian-perincian yang cikgu berikan sebentar tadi, dari sudut maksudnya, dari sudut peralatannya, dari sudut gerak kerjanya, bagaimana cikgu? Okey, yang untuk hafal, contohnya proses kerja. Biasanya dalam soalan peperiksaan ni ada terms yang tanya pasal istilah ataupun maksud lah. Itu biasanya berkaitan dengan modul 1, pengenalan produksi reka tanda, produksi grafik. Itu aras level aras yang rendah. Kalau untuk soalan yang berbentuk soalan kebat, pemikiran, itu soalan sederhana dan soalan yang aras tinggi. Kita ada untuk projek dia akan ingat langkah kerja, proses kerja. Itu biasanya akan ditanya dalam peperiksaan lah. Proses kerja. Macam mana kita nak hasilkan papan tanda akrilik, dia ada step by step dan cara untuk kita gunakan supaya dapat menyiapkan projek tersebutlah. Baik, itu dia. So, maksudnya para murid perlu memberi fokus kepada dalam kerja-kerja amali mereka supaya perkara tersebut boleh diingati dan juga mudah untuk diterjemahkan dalam kertas jawapan peperiksaan nanti. Baik cikgu, kita nak sementara kita nak teruskan. Saya yakin dah percaya selepas ini kita akan ada teknik-teknik menjawab cikgu. Betul tak cikgu? Ya, betul. Okey, dan saya yakin murid-murid pun dah tak sabar untuk tahu bagaimana nak menjawab dan teknik-teknik menjawab daripada soalan-soalan SPM yang lalu. Kejap lagi kita akan terus rungkaikan persoalan ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021. Pengalaman 15 tahun mengajar Cikgu Ashadi dicurahkan dalam Sukses SPM 2021 pada hari ini. Dan Cikgu, tadi kita dah pergi kepada modul 1 hingga modul 4 yang mana kita dah kita kata apa, ulang kaji bersama berkenaan dengan apa yang murid-murid belajar dan apa yang murid-murid kena faham dalam modul 1 hingga modul 4. Dan sekarang ni Cikgu, kita nak teruskan pembelajaran kita. Cikgu, silakan. Okey, kita akan sambung untuk yang ini adalah untuk teknik menjawab soalan bahagian A. Okey, dekat sini bahagian A 60 markah. Perlu jawab semua soalan, masa yang dicadangkan 45 minit. Okey, kita tengok kepada soalan yang pertama. Ini adalah soalan lebih kurang kepada aras rendah, iaitu kita menyatakan maksud. Tapi soalan ni murid kena hafal. Okey, saya nak tanya Afan. Okey, boleh bagi tahu cikgu maksud produksi reka tanda? Maksud produksi reka tanda ialah kegiatan pembuatan atau penghasilan produk atau perkhidmatan. Okey, reka tanda? Reka tanda pula proses pembuatan reka bentuk papan tanda daripada penjalinan idea sehingga pembuatan papan tanda dihasilkan. Okey, yang itu adalah maksud ni dia macam kena hafal lah. Sebab maksud ni ada satu istilah ni dia tidak boleh diubah. Kita tengok contoh. Ini adalah maksud dia. Dia tidak boleh diubah perkataan dia. Jadi maksud ni sama dalam buku teks. Maksudnya kalau macam tadi Afan menjawab untuk kedua-dua soalan ni, maka secara automatik akan dapat 2 markah. Ya, 2 markah. Okey, so kita tengok soalan yang kedua. Okey, yang ni lebih kepada soalan betul ataupun salah. Maknanya kena pangkah lah. Maknanya kalau soalan ni macam ni lebih kepada tanda dan pangkah. Maknanya kita pengetahuan. Okey, sebahagian daripada pernyataan dalam jadual 1 berkaitan dengan prinsip reka bentuk yang diaplikasi dalam reka bentuk grafik. Okey, tandakan right pada pernyataan prinsip reka bentuk yang betul dan pangkah yang bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, yang ni dalam tajuk produksi grafik. Okey, kita tengok ini saya nak tanya Ayuni. Boleh Ayuni jawab? Baik, silakan Ayuni. Boleh. Harmoni betul. Okey. Warna salah. Betul. Imbangan betul. Betul. Jalinan salah. Okey. Penegasan betul. Penegasan bukan salah ke Ayuni? Betul lah. Okey. Saja. Ini Saya nak mencuba. Dalam prinsip reka bentuk dan elemen seni lah. Maknanya ada yang warna tu dia berlainan lah. Dia bukan dalam reka bentuk lah. Maknanya ini kalau pelajar murid faham, so dia terus boleh jawab. Ini betul dah salah lah. Baik, cikgu, kalau kita tengok daripada soalan ini, dan ini ada dalam modul 2. Produksi tadi reka bentuk grafik. Adakah ia terkait juga dengan mungkin hasil kerja murid-murid kita yang berada di depan ni, cikgu? Mungkin harmoni kita bagaimana, boleh cikgu? nilai, maknanya hasil kerja ni memang dia ada kesinambungan. Maknanya dalam prinsip reka bentuk ini adalah salah satu benda yang kita kena guna dalam proses mereka idea, mereka letak dan sebagainya lah, untuk kita hasilkan produk yang terbaik lah. Kalau contoh mungkin kalau kita tengok di depan, cikgu, yang ada tulisan Alhamdulillah, adakah reka bentuk sebegini termasuk dalam harmoni ataupun imbangan ataupun penegasan? Ya, ada keseluruhan. Ketiga-tiga sekali, cikgu? Ya, warna ada, imbangan pun ada. Maknanya kita gabungkan sekali supaya kita dapatkan hasil yang terbaik lah. So maksudnya tidaklah hasil kerjanya satu sahaja, tetapi digabungkan ke semua elemen yang disebutkan tadi, maka terhasillah satu hasil kerja yang luar biasa. Cikgu. Betul. Baik, cikgu. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Ini berkaitan dengan soalan tentang fungsi Jabatan Keselamatan. Ini adalah dia ada pernyataan dan macam ni adalah soalan yang betul dan salah juga. Okey, kita tengok kepada contoh jawapan. Okey, yang ni kalau ruang jawapan yang betul, so murid kena tanda tu betul lah. Betul. Kalau salah kena terus kepada salah. So jawapan dia
kena ada betul dan salah. Tapi cikgu, sekiranya kalau soalan-soalan begini mungkin ada yang murid-murid dapat, tapi mereka menggantikan betul dan salah tu dalam bentuk tanda betul tu dan juga tanda pangkal. Adakah ianya boleh diterima ataupun akan dikira salah? Tidak boleh diterima sebab dia kena faham betul-betul soalan dia. Kena faham betul-betul soalan, dinyatakan betul dan salah. Kalau dia buat selain daripada tanda lain, maknanya jawapan dia salah. Jadi tidak memenuhi kehendak soalan lah. Baik. Okey, kita tengok kepada yang keempat. Baik. Yang ni soalan lebih kurang kepada padan dan tuliskan jenis logo yang berikut. Okey, saya nak tanya Puteri Balkis. Boleh bagi tahu cikgu jenis-jenis logo A, B, C dan D. Silakan. Logo pertama, logo huruf. Logo kedua, representasi. Representasi. Logo ketiga, logo huruf dan representasi. Logo keempat, logo simbol. Okey. Ya, kita tengok jawapan dia. Okey, betul ya. Bagus ya. Okey, yang ni lebih kurang kepada jenis-jenis logo. Ini dalam tajuk yang kedua juga, produksi grafik. Maknanya kita ambil daripada sana untuk kita hasilkan satu soalan yang mana murid kena tahu jenis-jenis logo. Baik cikgu, kalau kita tengok di logo yang ketiga C itu ada kedua-duanya logo huruf dan juga representasi mewakili satu markah. Bagaimana kalau murid tidak meletakkan kedua-dua, mewakili hanya tulis satu, contoh logo huruf ataupun hanya tulis logo representasi? Kalau macam itu dia boleh salah lah. Dia tidak menamakan logo. Kalau kata dia letak representasi, dia akan jadi B. Okey. Kalau tak, dia kena gabung sekali. Huruf dan representasi lah. Maknanya ada penghurufan dan juga ada image. Okey, kita tengok yang kelima. Okey, yang ni adalah soalan yang jenis kita kena nyatakan sumber. Yang ni lebih kepada saya tu kepada jawapan lah. Sumber yang pertama cakra keras dan juga yang kedua adalah kamera digital lah. Okey, kita tengok soalan yang keenam. Okey, ini adalah soalan yang merupakan tentang perkakasan komputer. Ini adalah untuk modul yang ketiga lah. So kita tengok jawapan dia. Tuliskan sumber input dan sumber output tersebut mengikut jenis perkakasan komputer yang betul pada ruang jawapan. Lakan A diberi. Okey, kalau soalan jenis macam ni dia dah bagi satu jawapan. So pilihan jawapan akan ada di dalam kotak di atas. Murid-murid boleh pilihlah sumber input dan sumber output. Okey, kita tengok kepada soalan yang ketujuh. Okey, yang ni adalah soalan yang mana dah masuk kepada papan tanda. Okey, nyatakan maksud papan tanda akrilik. Baik. So nanti murid kena hafal. Yang ini sama juga macam soalan yang pertama tadi. Papan tanda akrilik ialah papan tanda yang dihasilkan dalam dengan menggunakan pena akrilik dan cat semburan tin. Baik. So bila dia dinyatakan dengan maksud, soalannya maksud adakah mesti 100% mengikut buku teks ataupun para murid boleh diberi kelonggaran asalkan maksudnya tidak lari. Tak boleh. Penggunaan ayat kalau jenis maksud ni istilah dia mesti ikut buku teks. Ayat tu tidak boleh diubah. Kalau katakan dia kata semburan angin ke, semburan cat ke, dah salah di situ. Maknanya istilahnya salah. So maka dia akan dapat kosong lah. Dekat sini kosong. Okey, kita tengok kepada soalan ke-8. Okey, yang ni sebahagian daripada penyataan 3 berkaitan dengan ciri-ciri papan tanda akrilik. Okey, yang ni pun sama. Tandakan right bagi penyataan kerja papan tanda akrilik yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, ini berkaitan dengan papan tanda akrilik. Ciri-ciri dia. So kalau kata guru dah terangkan semasa proses membuat kerja, semasa proses untuk kita buat amali, proses kerja amali, maknanya guru-guru dah bagi tahu apakah ciri-ciri papan tanda akrilik. So dekat sinilah ringan, tidak mudah pecah, tidak mudah bercalar ni salah sebab dia akrilik ni adalah jenis papan tanda akrilik luxina. Seperti yang di depan ni cikgu. Ya. Contoh di depan tu maknanya kita dapat lihat yang bersinar. Luxina di depan ni. Luxina. Dia cepat bercalar. Okey, mudah dipotong, sukar dibentuk. Biasanya dia senang dibentuk lah, kita boleh potong
Okey, kita tengok kepada peralatan. Okey, yang tadi kalau masa kita bincang di tajuk modul tadi, dia ada peralatan. Baik. Okey, dekat sini peralatan yang digunakan untuk menghasilkan papan tanda. Okey, soalan yang jenis begini, murid perlu kelaskan. Dia kena tahu apakah papan tanda larik, peralatan dia apa yang digunakan. Okey, dan juga papan tanda sumber rancak. Dia kena tahu. Okey, kalau kita tengok dekat sini, jawapan dia kita pada jawapan. Okey, papan tanda larik A C dan juga E lah. Maknanya itu untuk digunakan papan tanda larik. Peralatan dan bahan untuk papan tanda sumber rancak. Ada B dan G. Okey, yang ni dia berbezalah. Mungkin ada satu yang salah. Dekat dalam ni lah. So yang ni D ni adalah kita tak pernah guna dalam proses mereka bentuk papan tanda larik dan sumber rancak. Okey, baik. Dan murid boleh tanda di sini di dalam kotak ni pangkah ke supaya dia tidak tertukar jawapan lah. So maksudnya tidak ada salah kalau murid-murid menconteng di bahagian atas itu untuk menentukan jawapan terlebih betul, dahulu. untuk pilih jawapan. Tapi tidak boleh mengganggu kawasan ni lah. Kawasan markah untuk dalam proses dalam markah ni dia tak boleh ganggu lah. Okey, kemudian kita akan tengok kepada soalan yang ke-10. Rajah 2 menunjukkan jenis-jenis papan tanda larik. Okey, yang ni saya nak tanya Ain Natasha. Boleh bagi tahu cikgu jenis papan tanda larik yang betul mengikut jenis papan tanda yang dinyatakan dalam kotak tu berkenaan. Baik, silakan Aina Natasha. Yang first tu akrilik Lucina. Okey, yang pertama tu apa? Papan tanda larik, bahan yang digunakan. Baik, silakan. Yang pertama. Sekejap, saya silap soalan kot. Mungkin ada rakan-rakan lain yang Okey, nak ada membantu rakan-rakan juga. lain nak jawab. Bahan apa yang Cikgu, digunakan? saya nak cubalah cikgu sekali. Okey. Tapi kalau salah cikgu betulkan saya, okey? Okey, betul. Okey, saya rasa cikgu yang pertama tu mungkin bahannya adalah permukaan kepingan batu. Okey, betul. Betul, cikgu? Betul. Kalau kita tengok gambar tu memang betul lah. Baik, Okey. itu yang pertama lah. Mungkin rakan-rakan lain nak membantu untuk soalan yang seterusnya. Okey, Ayu ni boleh cuba? Mungkin Ayu ni ada jawapannya cikgu untuk Saya boleh. silakan. okey. Baguslah Afiq. Silakan Afiq. Okey, yang kedua, bahan apa yang digunakan? Yang kedua tu kepingan papan. Okey, kepingan papan. Kepingan papan. Betul cikgu? Betul. Wah. Okey, yang ketiga? Memang Yang luar ketiga biasa. tu kepingan logam. Okey, betul. Akrilik apa ni? Yang keempat. Akrilik Yang Lucina keempat, juga Akrilik katanya. Lucina. Okey, kita tengok jawapan dia. Yeay. Okey, betul Betul. Ini berkaitan dengan permukaan kepingan batu, itu kepingan logam, akrilik lucina dan juga kepingan papan ni untuk kita hasilkan Kemudian kita tengok soalan seterusnya. Ya. Okey, soalan ni lebih kepada susun langkah kerja. Ini kena langkah kerja kena betul lah. Baik. Kalau salah, kita tak boleh dapat jawapan yang betul lah. Okey, ini adalah rajah 2 menunjukkan kerja memotong akrilik secara manual. Baik. Okey, jadual 2 ialah penyataan langkah kerja memotong akrilik secara manual yang tidak mengikut urutan. Okey, dia bagi penyataan langkah kerja. Dekat sini murid kena pilih. Manakah yang pertama? So kalau kata yang pertama tu murid kata yang pertama kita murid kata betul, D kita ketak je. Satu makna kita boleh tanda dekat sini. Baik. Jadi langkah 1 sehingga langkah 5 tu berdasarkan penyataan langkah kerja tersebutlah cikgu. Kita boleh conteng murid boleh conteng dekat tepi ni tapi Baik. tidak boleh usik pada ruang jawapan lah. Baik. Okey, kita tengok jawapan ya. Okey, yang pertama B. Okey, yang ni adalah contoh jawapan lah. Baik. Okey. Kemudian kita pergi kepada bahagian B. Okey, bahagian B 40 markah. Okey, kena jawab semua soalan. Okey, masa yang dicadangkan 75 minit. Yang ni adalah untuk bahagian B. Baik. Okey, kita pergi tengok soalan yang pertama. Baik cikgu. Okey, rajah 1 menunjukkan papan tanda semburan cat. Okey, yang ni dia dibagi gambar. Dibagi gambar. So soalan ni soalan aras tinggi. Murid kena perhatikan gambar tersebut. Baik. Apakah yang
perlu dia tahu. Okey, so kita kena tengok soalan berdasarkan rajah 1. Kena pasti 3 kemungkinan yang menyebabkan papan tanda itu menjadi pudar. Baik. Okey. So, kalau tengok dekat sini memang dia akan pudar lah. Okey, saya akan tanya Afiq. Okey Afiq. Silakan Afiq. Ya, cikgu. Bagi tahu cikgu, kenapa papan tanda ni pudar? Kemungkinan bagi 3 jawapan supaya kita memenuhi soalan. Okey. Jawapan nombor 1, cuaca panas dan hujan. Okey. Kemudian apa lagi jawapan menyebabkan nombor papan tanda itu pudar? Jawapan yang kedua, bahan yang tidak berkualiti. Okey, bahan yang tidak berkualiti menyebabkan papan tanda itu boleh cepat rosak. Okey, yang ketiga? Yang ketiga, vandalisme. Vandalisme. Vandalisme ni maknanya ada, kalau kita tengok dekat gambar ni ada cotengan cat ke apa, itu menyebabkan vandalism lah. Okey, itu kalau soalan begini, murid kena pastikan benda tu gambar tu berdasarkan dengan soalan yang diberilah. Maknanya kalau dia jawab benda tu salah, maknanya tidak bertepatan dengan gambar, itu salah jawapan dia. Okey. Jadi kalau untuk soalan A ni betul lah cikgu jawapan Afiq sebentar tadi. Ya, betul. Okey, so kita dah tahu untuk jawapan soalan A, kita nak rungkaikan soalan B dan soalan C seketika nanti disebabkan Afiq sakit hidung. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021. Afiq, macam mana Afiq? Dah okey ke? Dah okey? Okey, dah okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita risau juga tu. Cikgu takut tak dapat nak teruskan kelas ni. Baik cikgu, semua dah okey cikgu. Kita nak teruskan untuk soalan yang seterusnya cikgu. Kita belum rungkaikan lagi tu. Okey, kita tengok sambungan daripada soalan tadi. Yang pertama tadi kita kena cari 3 kemungkinan. Maknanya tadi Afiq dah jawab. Okey, kemudian kita tengok kepada soalan B. Terangkan langkah kerja untuk membaik pulih papan tanda itu. Ni soalan ni lebih kepada proses pemahaman. Sebenarnya murid dah belajar dalam di bengkel, maknanya proses kerja ini tajuk dia untuk papan tanda semburan cat. So soalan macam ni dia bawa kita keluar. Kita bawa soalan ni, bawa murid tu keluar daripada apa yang berada di bengkel. So dia ada contoh letak papan tanda lah. Macam mana kita nak baik pulih. Kita tengok terus kepada jawapan dia lah. Okey, langkah kerja baik pulih. Kalau dekat sini kita tengok yang pertama, perlu membersihkan dulu permukaan papan tanda dengan mengikis dan mengosok menggunakan kertas pasir. Biasanya murid dah belajar pun dalam bengkel. Maknanya ini adalah proses untuk kita baik pulih semula lah. Yang kedua, menjemur cat minyak pada permukaan panel papan tanda. Maknanya selepas pada dah kikis semua, kita kena sembur balik cat minyak di atas permukaan. Okey, yang ketiga, murid perlu menyediakan penghurufan dan imej. Biasanya penghurufan dan imej ni kita menggunakan komputer, TMK tadi, dan juga plotter untuk kita plot imej dan penghurufan dan ditampalkan pada papan tanda semburan cat. Kemudian proses yang keempat, memindahkan imej dan penghurufan ke atas permukaan panel. Maknanya bila dah siap proses menggunakan TMK, dah plot semua, maknanya memindahkan imej dan penghurufan tadi di atas permukaan panel. Okey, yang kelima, memasang semula papan tanda yang siap di tempat asal. Maknanya bila dah siap dia kena pasang balik. Dah cabut tadi kita kena pasang balik. Itu adalah untuk jawapan yang langkah yang kedua. Okey, kita tengok jawapan yang ketiga tadi. Dua kaedah lain untuk bagi papan tanda itu tahan lama. Murid kena tahu macam mana kita nak supaya kaedah lain kita kena tahu. Yang pertama, membina teduhan dan atau bumbung di atas papan tanda. Maknanya bila papan tanda itu ada bumbung, maknanya papan tanda itu tahan lama, tidak mudah rosak lah. Kemudian yang kedua, memasang lapisan pelindung akrilik luksina. Saya letak contohnya akrilik luksina di hadapan papan tanda itu. Bila adanya pelindung, jadi papan tanda, contohnya ini ada papan tanda semburan cat, dia tidak rosak. Maknanya ada lapisan pelindung. Dia lebih kurang tahan dalam 5-6 tahun dah. Sebab ada lapisan. Jangka hayatnya lebih lama. Jangka hayatnya lebih lama. Itu adalah kaedah lain. Kemudian
kita juga ada yang ketiga, menggunakan bahan yang berkualiti. Okey, kalau bahan yang tak berkualiti, cat tu mudah rosak. Ataupun bahan panel tu sendiri untuk buat zinc tu, maknanya kita gunakan color bond yang tebal dan mahal. Okey, kemudian soalan yang kedua. Ini saya bawa kepada murid-murid soalan pengiraan kos. Sebelum ni kita biasanya tengok soalan-soalan yang jenis melakar, apa lagi, kita membuat reka bentuk. Okey, kita tengok jenis yang kedua. Anda menerima tempahan untuk menyiapkan 30 unit papan tanda akrilik bagi sebuah bank. Baik. Okey. Butiran kos dinyatakan pada jadual 1. Okey, ada butiran, ada kuantiti dan harga seunit. Berdasarkan jadual 1, anda dikehendaki menghitung kos bagi 30 unit papan tanda akrilik. Okay, menghitung kos pengeluaran bagi 30 papan tanda akrilik. Menghitung kos bagi 1 unit papan tanda akrilik dan juga nyatakan 2 kos overhead yang terlibat dalam menghasilkan papan tanda akrilik. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, jawapan untuk pengiraan kos bahan. Okey, murid-murid perlu tahu kos bahan apa yang ada di dalam jadual tadi. Maknanya dia akan senaraikan dan juga tulis dengan angka betul, yang betul. Maknanya kos bahan tadi adalah 1,300. Maknanya murid kena senaraikan bahan yang berada dalam jadual tadilah. Okey, yang kedua, kos pengeluaran. Okey, Ayuni, cikgu nak tanya, apakah formula kos pengeluaran? Silakan Ayuni. Kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Okey, betul. Kita formula dia kita kena ambil ni ni adalah formula dia. Maknanya ada 3 untuk mendapatkan kos bahan. Untuk dapat kos bahan iaitu kos bahan untuk mendapatkan kos pengeluaran. Mesti ada kos bahan, ada kos upah, ada kos overhead. Maknanya ketiga-tiga tu perlu ada dan dicampurkan dalam kos pengeluaran dan kita akan dapat 1,600. Ini adalah untuk pengiraan kos pengeluaran. Baik, cikgu. Itu dia, kalau kita tengok cikgu, kita dah tahu berkenaan dengan bukan sekadar menyiapkan sahaja reka bentuk tanda ini, tetapi juga ada kiraan-kiraan yang perlu kita titik beratkan. Kerana dalam soalan jawapan bahagian B ada diajukan ataupun ada tersedia soalan-soalan untuk kita semua menjawab. Baik cikgu, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan kita untuk Sukses SPM 2021 ni cikgu. Mungkin sebagai rumusan cikgu terhadap mata pelajaran produksi reka tanda ini dan juga topik kita daripada modul 1 hingga modul 4, kita ulang kaji sama-sama pada hari ini cikgu. Mungkin okey, rumusan kita tengok daripada keseluruhan. Okey, dekat sini saya dah ada 4 saya dah tulis. Macam mana yang pertama, murid perlu menguasai keseluruhan tajuk. Perlu tahu tajuk. Kalau dia tak kuasai setiap tajuk, maka dia tidak boleh menjawab soalan. Dan jawapan tadi tidak betul ataupun salah. Kemudian murid kena pasti kehendak soalan. Baca dan kena pasti. Murid tidak perlu nak cepat. Maknanya nak cepat jawab, nak cepat dapat markah, so tak boleh. So kena tahu. Kemudian yang ketiga, jawapan menjurus kepada kehendak soalan. Kena tahu soalan itu, contohnya soalan berkaitan dengan papan tanda akrilik. Jangan dia murid ingat itu adalah papan tanda semula cat. Kena tahu. Kemudian kena tepati tempoh masa yang diberikan. Masa contohnya 2 jam. Kadang-kadang lambat soalan yang bahagian A dia lambat jawab. So soalan bahagian B tak sempat. Maka itu adalah pembaziran masa lah, tidak ikut tempoh masa yang diberikan. Itu dia. Dan yang paling penting sekali, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Usaha semaksimal mungkin. Kita doakan semoga semua calon-calon SPM dipermudahkan urusan dan diberikan kejayaan. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Ashadi bin Mohamed, Guru MPV Produksi Reka Tanda SMK Bandar Baru Sentul, dan juga rakan-rakan saya daripada SMK Bandar Baru Sentul. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kita, dan anda yang berada di rumah terus saksikan Didik TV KPM setiap hari untuk sama-sama kita ulang kaji dan teruskan sesi pembelajaran dan pengajaran kita. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Okey, bye. Didik TV KPM